Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Mustaqim bin Cikgu Abdul Halim, Ketua Kumpulan 1 Appetizer, dan ahli kumpulan saya Muhammad Faiz Hamsyah bin Zuraimi, Khairizal bin Samli, Muhammad Idlal Muzakir bin Makhzan, Muhammad Muhaimin bin Hanafi, Muhammad Nakil Izham bin Nur Mahman Kaha, Wan Muhammad Harith Liman bin Wan Mahadi, Wan Muhammad Daniel Arif bin Muhammad Razan Arif akan membentangkan mengenai tajuk Obtain Appetizer Production Standard Recipe. Cikgu Muhammad Mustaqim bin Cikgu Abdul Halim, Ketua Kumpulan 1 Appetizer, akan membentangkan tentang tajuk pembuka selera. Definisi pembuka selera. Hidangan pembuka appetizer adalah merupakan hidangan sebelum hidangan utama yang bertujuan untuk membangkit selera makan. Hidangan pembuka selera haruslah memiliki rasa yang enak, ringan, menyegarkan, biasanya berasa agak masam untuk merangsang selera makan. Porsi yang kecil dan disajikan dengan rupa yang menarik. Hidangan pembuka selera biasanya disajikan dengan eksklusif, meliputi rasa, aroma, penampilan dan kesesuaian dengan alat saji. Jenis dan contoh makanan pembuka selera ialah cold appetizer, sejuk. Hidangan pembuka yang disajikan secara dingin atau segar. Contoh fruit salad, vegetable salad, cocktail. Hot appetizer, panas. Hidangan pembuka yang melalui proses pemasakan disajikan dalam keadaan panas. Contoh croquette rissoles. Jenis pembuka selera. Salad. Salad adalah hidangan ringan atau lebih lazimnya sebahagian daripada hidangan yang lebih besar. Seperti hidangan pembuka terdiri daripada sayur-sayuran campuran, biasanya termasuk sekurang-kurangnya satu sayuran daun atau buah, sering dengan sos atau dressing, kadang-kadang kacang dan kadang-kadang dengan penambahan daging, ikan, pasta atau keju. Ia biasanya dilihat sebagai hidangan yang sihat, walaupun tidak selalu rendah kalori, garam, gula atau lemak kerana dressing ditambah. Perkataan salad berasal dari Perancis, salad dengan makna yang sama, yang pada berasal dari Latin salata, salty dari salt. Lihat juga sos, salsa, sausage. Salad juga wujud dalam beberapa masakan di Asia Tenggara, di Vietnam. Di Vietnam ini dipanggil nom atau goi. Salad appetizer. Salad appetizer atau pembuka selera bertujuan untuk merangsang selera. Ini bermaksud bahan-bahan yang digunakan mestilah segar, rangup, sedikit masam, berperisa, rupa yang menarik dan menyelerakan. Secara umumnya, saiz bahan-bahan untuk salad adalah bersaiz sekali suapan sahaja. Kombinasi bahan-bahan mestilah menarik dan boleh menambah tarikan. Pelbagai makanan yang berwarna dan berperisa boleh digunakan, contohnya makanan berkeju, salami, udang dan isi ketam, malah dalam kuantiti yang kecil. Salad boleh dihidang pada bila-bila masa seperti salad pembuka selera, salad ringan untuk merangsang selera sebagai hidangan pertama, salad sampingan untuk mengiringi hidangan utama sebagai hidangan sampingan. Salad hidangan utama lazimnya mengandungi isi yang lebih banyak dan berat seperti dada ayam dan kepingan daging lembu. Salad manisan, versi manis yang sering mengandungi buah, jeli atau krim putih. The green salad atau garden salad terdiri daripada sayur-sayuran berdaun seperti lettuce, varieties, spinach, arugula atau escargot. Daun salad dipotong menjadi bite size atau diletakkan dalam susunan yang telah ditetapkan. The garden salad terdiri daripada beberapa sayur-sayuran yang dibina di atas asas sayuran daun satu atau lebih seperti lettuce, varieties, spinach atau rocket. Sayuran biasa lain dalam salad hijau termasuk tomato, cucumber, pepper, mushroom, onion spring, red onion, carrot atau radish. Bahan-bahan lain seperti pasta, olive, cooked potatoes, rice, bean, croutons, meat, cheese or fish kadang-kadang ditambah di dalam salad. Jenis salad hijau. Iceberg lettuce. Bahan paling popular dalam hidangan salad. Struktur yang kukuh, padat dengan rasa sederhana rangup, daun berwarna hijau pucat. Tekstur rangupnya lebih lama bertahan dibandingkan dengan daun salad yang lain. Ia boleh dihidang bersendirian, tetapi kaedah yang terbaik adalah dicampur dengan sayur-sayuran berperisa seperti romaine kerana salad ini kekurangan rasa.
ia perlu disimpan dengan baik. Romaine atau Cos lettuce. Salad ini panjang, struktur daun longgar, bahagian pucuk berwarna hijau gelap dan berdaun kasar. Tekstur rangup dan rasa manis. Ia mudah dikendalikan dan disimpan dengan baik. Ia penting untuk Caesar salad. Ketika dihidangkan, bahagian pangkal salad perlu dibuang terlebih dahulu. Roasted atau lettuce. Ia kecil, bahagian atas struktur lembut atau berdaun rapuh. Ia berwarna hijau tua di bahagian luar dan hampir putih di bahagian dalamnya. Daunnya mempunyai rasa yang sederhana dan tekstur yang halus. Seperti mentega, ianya mudah lebam dan perlu penyimpanan yang baik. Daunnya yang berbentuk seperti cawan sesuai digunakan sebagai alas kepada hidangan salad. Manakala bagi salad ketiga adalah chicory, berbentuk runcing, berkerinting, daunnya berlingkar, bertekstur pejar dan mempunyai rasa pahit. Berdaun hijau tua pada bahagian luar, manakala empulannya berwarna kuning atau putih. Ia kelihatan menarik apabila dicampurkan dengan sayur-sayuran lain atau digunakan sebagai satu bahan asas atau hiasan. Tapi ia mungkin terlalu pahit jika tidak dicampurkan dengan bahan yang lain. Dan salad keempat pula adalah watercress. Ia biasanya digunakan sebagai hiasan. Berdaun bujur, telur yang kecil dan berwarna hijau tua. Ia mempunyai rasa yang tajam dan pedas. Hanya daunnya sahaja digunakan dalam penyediaan salad. Banyak lagi jenis salad yang ada di dalam senario ini yang saya tidak huraikan, seperti radicchio, iceberg lettuce, Belgian endive dan fries. Legume salad, salad bergerin. Salad bergerin merupakan campuran di antara sayuran bergerin untuk menghasilkan grain salad. Antara contoh bergerin yang digunakan dalam menghasilkan salad ialah beras, gandum, barley, jagung, oat, quinoa. Menu-menu seperti salad ialah vegetable salad. Perbezaan antara vegetable salad dan garden salad adalah menggunakan semua jenis sayur-sayuran, bukan hanya yang hijau. Salad sayuran tidak semestinya kelihatan hijau. Vegetable salad biasa melibatkan lobak merah, timun, bawang, tomato dan radishes. Selain itu, banyak ramuan luaran seperti kentang, pasta, zaitun, telur, keju, daging atau udang boleh ditambah ke dalam salad. Walau bagaimanapun, jenis salad ini sebahagian besarnya adalah vegan. Vegetable salad juga banyak digunakan untuk hidangan permulaan pembuka selera. Selepas itu, fruit salad, lebih popular sebagai fruit cocktail, adalah gabungan buah-buahan segar yang dipotong dadu, seperti apel merah atau hijau, honeydew atau betik dicampur dengan mayonis. Kami juga boleh menggunakan buah-buahan yang boleh didapati di pasaran. Selain itu, baun salad. Seperti namanya, jenis salad ini pasti akan tetap bersama. Salad ini dibuat daripada base yang mudah, tetapi dressing yang digunakan adalah tebal dan mengikat. Kebanyakannya sos tebal, seperti mayonis digunakan sebagai dressing. Jika baun salad dihidang di atas piring, dia tidak akan mengubah bentuk atau hiasannya. Baun salad selalu disediakan dan disimpan untuk kemudian, yang menjadikan mereka sesuai untuk berkelah dan pesta barbecue. Selepas itu, kompos salad. Kompos salad bermaksud untuk menjadi hidangan sendiri. Satu contoh yang terkenal adalah salad Nicoise, keistimewaan nice yang lebih baik dibuat di Los Angeles pada hari ini, dan termasuk fruit dice, telur rebus, ikan bilis dan kadang-kadang tuna, beras, kentang atau kacang hijau. Antara contoh lain bagi kompos salad adalah rojak pasembu, pecah atau lain-lain. Seterusnya, gelatin salad. Jello salad juga dipanggil gelatin salad, jelly salad and congelate salad adalah salad yang dibuat dengan gelatin berperisa, buah-buahan dan kadang-kadang dipanaskan lobak atau lebih jarang sayur-sayuran lain. Bahan-bahan lain mungkin termasuk keju cottage, keju krim, marshmallow, kacang atau pretzel. Air sekali pasta salad.
Salad pasta, pasta fredda merupakan satu hidangan atau lebih jenis pasta. Hidangan ini merupakan hidangan sihat dan selalunya tidak akan menggunakan sering dihindari dalam cuka, minyak atau mayonnaise. Ia biasanya merupakan hidangan pembuka atau boleh dijadikan sebagai hidangan utama, main course. Salad pasta biasanya akan dihidang pada musim sejuk atau musim panas, tetapi ia boleh menjadi sepanjang tahun. Bahan dan komponen yang perlu dalam penyediaan salad. Base or underline. Salad berdaun hijau biasanya dijadikan dasar atau base. Mereka menambah banyak penampilan. Mereka memberi ketinggian kepada salad dan membantu untuk membatasi harga makanan. Salad yang dihidangkan dalam mangkuk tidak perlu dasar atau base. Daun boleh dipisahkan secara longgar, jarak atau dicincang. Garnishing atau hiasan. Tujuan hiasan adalah untuk memberi kesan pandangan pertama oleh mata kepada salad. Ia tidak sepatutnya menghuraikan atau menguasai salad. Hiasan harus harmoni dan selaras dengan bahan. Salad dari segi warna dan rupa, contohnya parsley. Body. Bahagian utama salad. Ia bergantung kepada jenis salad. Dressing. Salad dressing yang berbentuk cecair atau separuh cecair yang digunakan untuk spesial salad. Mereka kadang-kadang dianggap sos sejuk dan dihidang sama seperti fungsi sos, seperti tambah rasa, melembabkan salad. Peraturan am dalam penyediaan salad. Bahan yang digunakan mestilah kualiti kelas pertama, keadaan segar. Akar dan bahagian tulang kasar sayur harus dikeluarkan. Salad mesti dibersihkan dengan teliti dengan mencuci di bawah air sejuk dan kemudian direndam dalam air masin selama 5 minit. Selepas mencuci salad, ia perlu dikeringkan dengan teliti tanpa memberus dalam bakul atau tualet teh yang bersih. Salad disediakan sebaik sebelum waktu servis seperti yang dilakukan untuk garden salad yang biasanya disediakan selepas mendapat pesanan. Dressing sedap digunakan untuk toasted atau mixed salad pada saat terakhir atau atas permintaan oleh pelanggan. Secara amnya, daun salad harus dikoyakkan dengan jari dan tidak dipotong atau dicincang dengan pisau yang boleh menyebabkan lebam berlebihan dan perubahan warna. Struktur asas yang terdapat di dalam salad. Simple salad. Salad hijau biasanya menggunakan satu jenis salad yang berdaun hijau dan digabungkan atau dicampurkan dengan dressing sebelum dihidangkan. 2. Mixed. Mengandungi lebih daripada satu jenis bahan. Biasanya dicampurkan bersama dan digabungkan dengan satu jenis dressing yang sesuai seperti mayonis, vinaigrette atau krim asam. Bagi salad ini, dressing boleh digaulkan sekali atau dihidangkan berasingan. Beer quench dan quench. Beer quench sebenarnya short crust pastry yang datang dalam bentuk perahu kecil dan diisi dengan salpicon, makanan yang didadu halus dan diolah dengan sos lalu dihias. Quench pula merujuk kepada short crust pastry bersaiz besar yang diisi dengan telur, susu, keju dan lain-lain, lalu dibakar, dipotong dan dihidangkan. Hidangan yang paling popular ialah quench lorraine. Hidangan daripada telur. Ia dihidang dalam bentuk telur rebus lembut, poached egg, scrambled egg,
fried egg, egg in mold atau telur dalam loyang, deep fried egg, dan omelette. Karang laut, udang, udang karang atau lobster, sotong, ketam, kerang, mussels, dan sebarang haiwan laut tetapi tidak termasuk ikan. Ia biasanya dihidang setelah makanan berprotein. Karang laut termasuk diperiksakan atau disumbat. Pelbagai sos digunakan, sama ada dicurahkan ke dalam pinggan atau dulang, atau dituang sendiri oleh pelanggan semasa di meja makan. Daging lembu, kambing, dan rusa. Hidangan horse overeat panas ialah rack of lamb yang dilumur dengan sejenis mustard dan dibakar di dalam oven sebelum dihidang dengan sos perang. Ayam. Bahagian ayam yang kerap kali diguna ialah kepak. Ini kerana rasanya lebih manis dan tidak mudah kering berbanding dengan bahagian anggota lain seekor ayam. Hidangan yang popular ialah buckwheat kitchen wing. Savory pancake. Butter yang digunakan tidak mengandungi gula dan pelbagai inti boleh digunakan dan selalunya makanan berprotein tinggi haiwan yang diperasakan dengan bahan lain digunakan. Sos yang digunakan juga terdiri daripada sos tomato yang senang hingga kepada sos perang yang rumit. Manakala sandwich di-grill, club sandwich, California burger, grilled cheese sandwich adalah sangat popular. Hidangan tempatan, tahu bakar, dimsum, rojak asma, sate, dan lain-lain lagi adalah antara hidangan yang popular di negara kita. Jika sesuatu makanan mempunyai rasa yang mampu menaikkan selera dan sesuai dihidangkan dalam sebuah porsi yang kecil, ia boleh dikira layak untuk di-hors d'oeuvre. Teknik menghidang hors d'oeuvre sejuk ialah bermaksud bagi menambahkan lagi kefahaman mengenai unit ini secara keseluruhan. Kita perlu juga memahami bagaimana sesuatu hors d'oeuvre itu disusun. Teknik menyusun hors d'oeuvre sejuk boleh dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu hors d'oeuvre plate yang dibahagikan kepada beberapa bahagian. Contohnya sesuai jika terdapat pilihan makanan yang terhad tetapi harganya agak mahal. Selain itu, pilihan warna makanan yang sesuai amat penting. Dan ia juga menjimatkan proses menghidang kerana semua makanan diproses terlebih dahulu di setiap pinggan semasa di dapur. Biarpun pilihan makanan kelihatan pelbagai, kuantiti keseluruhan perlulah kecil. Contohnya hidangan ialah hidangan pate dan terrine. Jenis kedua ialah assorted hors d'oeuvre. Ia juga dikenali sebagai hors d'oeuvre campuran. Ia dihidang dalam dulang perak atau kaca tiruan yang besar. Di restoran yang lebih eksklusif, dulang tersebut diletak di atas troli antik lalu ditolak kepada pelanggan sebelum dipilih makanan. Pilihan sebanyak 6 hingga 10 jenis hidangan sudah mencukupi. Setiap satu jenis hidangan boleh terdiri daripada jenis berprotein tinggi haiwan sahaja, sayur-sayuran ataupun campuran kedua-duanya sekali. Selain daripada itu, makanan tersebut juga perlu diolah dengan bahan perasa selain daripada rasa asli makanan tersebut. Contohnya seperti salad Rusia 100% rasa asli sayur campur yang diolah dengan mayonis sebagai bahan perasa.
Pilihan warna makanan juga penting dan perlu diperbagai. Jenis ketiga ialah canapé. Canapé sejenis host dish outside world adalah makanan yang canapé. Canapé sejenis host dish outside world adalah makanan yang kecil, disiapkan dan makanan yang dihiaskan yang dipegang di jari dan sering dimakan dalam satu gigitan kerana mereka biasa dihidangkan semasa cocktail hours. Canapé boleh dibuat menjadi masin atau pedas untuk menggalakkan tetamu untuk minum lebih banyak. Canapé juga boleh dirujuk sebagai makanan jejari finger food. Walaupun tidak semua makanan jejari adalah canapés, kerakel atau kepingan kecil roti atau roti bakar atau pastry kecil dipotong menjadi pelbagai bentuk berfungsi sebagai base untuk savory butter atau paste yang sering dihias dengan makanan sedap seperti daging, keju, ikan, caviar dengan foie gras, puree atau relish. Terdapat 3 bahagian utama dalam menghasilkan canapé, iaitu canapé base, canapé spread, sapu atau iti, canapé garnish, hiasan. Canapé base boleh disediakan dari pelbagai jenis, antaranya ialah Melbotus, Bricutus, Flavor Bricutus, Cracker, Barquette, Salad, Profiterole, Slice of firm vegetable, cucumber, zucchini, celery, and dip. Canapé spread disediakan untuk memberikan rasa kepada canapé seperti butter, cream, cheese atau gabungan kedua-dua. Canapé spread terbahagi kepada 3 kategori, iaitu flavored butter, di mana butter yang dibuat diperasakan dengan pelbagai jenis bahan lain untuk memberikan kelainan kepada butter tersebut, contoh anchovy butter, garlic butter, shrimp butter, mustard butter, herb butter, cherry butter dan lain-lain. Flavored cream cheese. Cara penyediaan adalah sama dengan flavored butter, yang menjadi kelainannya adalah butter tadi diganti dengan cream cheese untuk memberikan tekstur yang lembut dan lemak. Butter dan cream cheese boleh dicampur bersama dan disapu di atas toast. Cheese spread juga boleh diperasakan dengan spices dan herb seperti paprika, dry mustard, parsley atau tarragon untuk memberikan rasa yang berbeza. Make fish salad spread. Selain menggunakan butter dan cream cheese, kita juga boleh menggunakan pelbagai jenis cold-made fish mixture yang dimasak untuk disapu diletakkan di atas canapé. Spread yang biasa digunakan ialah tuna salad, salmon salad, liver pit dan lain-lain. Panduan untuk menyediakan canapé spread. 1. Jika menggunakan whipping bag untuk membentuk spread, teksturnya mestilah lembut agar bentuknya cantik dan kemas. Spread yang hendak diletak mestilah tidak melebihi base. Pastikan spread yang diletak di atas base dapat menampung hiasan yang hendak dihias. Canapé seeloknya disediakan ketika masa hendak menghidangkan untuk mengelakkan canapé tadi menjadi lemau atau lembab. Spread yang dibuat mestilah disimpan di dalam chiller untuk mengelakkan daripada menjadi cair. Spread yang dihasilkan perlu halus untuk mendapatkan bentuk yang menarik jika dipaip menggunakan pastry bag. Kelikatan spread hendaklah cukup kejal apabila dituang ke atas base dan cukup lembut untuk memegang bahan untuk hiasan. Spread haruslah mempunyai rasa yang sesuai dengan hiasan dan cukup berperasa bagi membangkitkan selera.
Hiasan canapis. Hiasan yang digunakan mestilah bersesuaian dengan canapis. Red yang digunakan agar warnanya menarik. Sesetengah bahan yang mempunyai rasa boleh juga digunakan untuk hiasan, contoh slice smoked salmon, slice of beef salami, shrimp, smoked oyster dill, salmon roasted canapis, salmon cornet canapis, shrimps and caviar canapis. Koktel. Istilah koktel digunakan bukan sahaja untuk minuman beralkohol dan sayur-sayuran dan jus, tetapi juga untuk makanan pembuka. Selera yang dibuat daripada makanan laut atau buah-buahan, biasanya dengan tart atau sos yang tajam. Koktel selalu disajikan secara sejuk, sering diletakkan di atas ais yang dihancurkan. Oyster dan clams adalah koktel makanan laut yang popular, seperti udang, ketam, lobster dan ikan putih yang dihidangkan dengan sos yang sesuai. Koktel udang dan makanan laut yang dimasak yang lain biasanya dihidangkan di dalam gelas atau di dalam mangkuk berbentuk cawan kecil yang boleh dimasukkan ke dalam kaca terlebih dahulu, dan makanan laut kemudian diatur di atas, sebahagiannya direndam. Atau sos koktel boleh ditambah kepada makanan laut sebagai topping. Ketiga sos boleh dihidangkan secara berasingan dalam cawan kecil. Seperti untuk tiram mentah, hiaskan hidangan itu dengan potongan lemak atau salad. Relish. Istilah relish merangkumi dua kategori: makanan sayuran mentah dan bahan acar sayuran mentah. Mana-mana sayur-sayuran yang boleh dimakan mentah boleh dipotong menjadi jari atau bentuk lain yang menarik, berfungsi sebagai relish. Paling popular adalah celery, carrot dan radish. Pilihan lain yang baik adalah lada hijau dan merah, zucchini, timun, bawang merah dan cauliflower dan brokoli. Batang brokoli yang dikupas, tomato cherry. Item jeruk, berbagai barang seperti timun yang dijeruk, gherkins, buah zaitun, tembikar, lada jeruk dan sayur-sayuran dan buah-buahan lain yang dihidangkan sebagai relish. Barang ini jarang dibuat di rumah, tetapi dibeli yang telah siap disediakan. Seperti sayuran mentah, mereka harus dihidangkan sejuk. 3.4 dips. Savory dips adalah iringan popular yang untuk keripik kentang, keropok dan sayur-sayuran mentah. Konsentrasi untuk yang betul adalah penting untuk makanan dip pencicah yang disediakan. Ia tidak semestinya begitu pekat. 2.3.5 tapas. Perkataan tapas adalah sinonim dengan masakan Spanyol. Tapas biasanya dianggap sebagai pelbagai hidangan di dalam satu pinggan yang kecil yang mempunyai makanan ringan yang lazat. Makanan jejari, pembuka selera atau sebagai hidangan kecil yang istimewa dalam masakan Spanyol. 2.0 Dressing. Sos sejuk atau dressing cecair atau separuh cecair. Ia digunakan untuk pertama, menambah rasa. Kedua, pastikan bahannya sentiasa lembap. Ketiga, mencegah perubahan warna. Keempat, membantu mengikat atau memegang ramuan bersama. Kelima, meningkatkan atau memperkayakan rasa. Dan terakhir, keenam, membuat hidangan kelihatan menarik. 3.2 iaitu bahan-bahan. Bahan-bahannya terdiri daripada minyak seperti minyak jagung,
cottonseed, soybean, canola dan sunflower oil, peanut oil, olive oil dan walnut oil. Dan juga ada daripada cuka, vinegar, seperti cheddar vinegar, white or distilled vinegar, wine vinegar, flavored vinegar, sherry vinegar dan balsamic vinegar. 3.2.3 ialah jus lemon. Jus lemon boleh digunakan sebagai cuka dalam beberapa persiapan. 3.2.4 kuning telur atau egg yolks. Bahan penting dalam mayonis. 3.2.5 seasoning and flavoring, rasa dan perisa. Hampir mana-mana rempah atau herba boleh digunakan dalam salad dressing. Rempah kering memerlukan masa tambahan untuk mengeluarkan rasa mereka. Kebanyakan salad dressing harus dibuat 2 hingga 3 jam sebelum disajikan. Ramuan lain yang ditambah untuk perisa seperti mustard, kicap, saus dan pelbagai jenis keju. Ingat, jika anda menggunakan Roquefort cheese dressing, perlu dibuat dengan menggunakan keju Roquefort. Emulsion in salad dressing. Minyak dan air biasanya tidak bercampur tetapi berasingan lapisan. Walau bagaimanapun, salad dressing mestilah dicampur rata walaupun mereka dibuat daripada minyak dan cuka. Campuran 2 cecair unmixable dipanggil emulsi. Satu cecair dikatakan berada pada pergantungan di pihak yang lain. Temporary emulsion. Pemakaian minyak dan cuka mudah dipanggil emulsi sementara kerana mereka akan sentiasa berasingan selepas dikacau. 2. Sisi negatif emulsi adalah mereka harus digoncang atau diaduk sebelum setiap penggunaannya. Pemenang emulsion seperti mayonis adalah campuran minyak dan cuka tetapi kedua-duanya diikat bersama kuning telur yang berfungsi sebagai pengemulsi. Kedua pengemulsi komersial adalah gusi, kanji dan gelatin. 3.4 Type of dressing. 3.4.1 Oil and vinegar base. Biasanya tebal atau thick. Ini perlu digoncang atau dikacau sebelum digunakan kerana minyak akan segera terpisah dan naik ke atas. Nisbah yang diterima secara umum adalah kira-kira 3 bahagian minyak dan 1 bahagian cuka. 3.4.3 Mayonnaise based dressing. Mayonnaise adalah yang paling stabil dari asal salad dressing. Ia mengandungi minyak, cuka serta bahan-bahan pengemulsi, contohnya kuning telur. Mayonnaise yang baik adalah berkrim dan berwarna yang pucat dan pekat. Mayonis akan lebih sesuai digunakan jika ia mempunyai rasa yang kuat. Minyak zaitun dan bahan lain dengan rasa yang unik boleh digunakan untuk persediaan khas. Contohnya, gunakan kuning telur yang paling segar untuk hasil emulsian yang terbaik. Untuk keselamatan, sila gunakan telur berpasturan. Okey.
Kedua, proses pengusian akan berhenti jika minyak dicampurkan melebihi kuning telur di mana kuning telur itu tidak dapat menanganinya. Penambahan minyak tidak lebih 240 ml jika menggunakan kuning telur yang besar dan tidak lebih 950 ml untuk 4 biji kuning telur. Pukul kuning telur 1 atau 2 atau mayonis baik yang telah disediakan di dalam mangkuk dan dengan perlahan pukul mayonis yang rosak tadi seperti dalam langkah 6. Berterusan sehingga semua mayonis bercampur dan berbentuk semula. Dan akhir sekali 3.4.4 iaitu cook salad dressing. Dressing ini tidak mengandungi lebih atau kurang minyak, sama ada pakai yang French atau mayonis dressing. Kombinasi kanji dan kuning telur boleh digunakan untuk penebalan dan kepekatan. Campuran ini mungkin cukup untuk mencairkan whipped cream atau untuk campuran dengan dressing yang lain. Dressing sama dengan mayonis tetapi ia memberi rasa tajam. Sementara mayonis lebih kaya dan lebih ringan, termasuk dressing berasaskan krim masam, jus buah-buahan dan berasaskan untuk salad dan dressing yang rendah kalori. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.